Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah Atira binti Muhammad Rushdi, nama matriks A168111. Calon bagi ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ingin membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Analisis Sintaksis Mansubat dalam Surah Luqman. Sintaksis bahasa Arab disebut sebagai ilmu nahu dan merupakan kajian kebahasaan pertama yang dilakukan oleh para linguistik bahasa Arab. Sintaksis merupakan aspek yang penting kerana ia melibatkan struktur ayat dan makna secara keseluruhannya. Salah satu perbincangan sintaksis Arab yang pelbagai dan meluas adalah mansubat. Mansubat memiliki banyak kelebihan berbanding dengan kategori sintaksis yang lain. Antaranya ialah tanda i'rab bagi mansubat lebih banyak berbanding dengan marfu'at dan majrurat. Seterusnya, mansubat terbahagi kepada pelbagai jenis dengan pelbagai fungsi dan makna. Namun demikian, Ibrahim Mustafa menolak kefungsian bagi mansubat dengan menyatakan bahawa nasab tidak memiliki sebarang fungsi dan menolak baris fathah sebagai tanda i'rab. Maka, terdapat perselisihan dan percanggahan dalam kalangan ahli nahu tentang kefungsian mansubat dalam menentukan makna. Justru, permasalahan ini telah mendorong pengkaji untuk mengupas mengenainya dengan memfokuskan kepada jenis-jenis sintaksis mansubat dan fungsinya, seterusnya menganalisis sintaksis mansubat yang terdapat dalam surah Luqman. Dengan ini, pengkaji merumuskan bahawa kajian ini akan mencungkil sama ada kalimat mansubat mempunyai kefungsian dan makna atau sebaliknya. Oleh itu, beberapa objektif telah digariskan bagi menjalankan kajian ini, iaitu: pertama, mengkaji kepentingan dan mesej yang disampaikan di dalam surah Luqman yang mana akan diterangkan dalam bab 2. Kedua, mengenal pasti al-mansubat, jenis-jenis dan peranannya yang dijelaskan dalam bab 3. Ketiga, menganalisis jenis-jenis sintaksis mansubat yang terdapat dalam surah Luqman serta i'rabnya. Dan keempat, mengenal pasti jenis mansubat yang paling banyak digunakan dalam surah Luqman. Kedua-dua objektif ini akan dibahaskan dalam bab 4. Kajian ini merupakan sebuah kajian yang berbentuk kualitatif yang tertumpu kepada pengumpulan data melalui pemerhatian dan analisa setiap dokumen yang berkaitan dengan mansubat. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah menerusi pengumpulan data dan penganalisisan data terhadap sumber primer dan sekunder. Contohnya, kitab Syarhul Muqaddam Al-Ajrumiyah dan At-Tibyan fi I'rabil Quran. Pengkaji akan menganalisis kalimat-kalimat sintaksis mansubat yang terdapat di dalam surah Luqman. Seterusnya, analisis dilanjutkan dengan kaedah penyaringan data dengan mengasingkan secara khusus jenis-jenis sintaksis mansubat yang digunakan bagi kalimat tersebut. Akhir sekali, pengkaji akan mempersembahkan data dalam bentuk carta bar agar dapat mengenal pasti jenis mansubat yang paling banyak digunakan dalam surah Luqman. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan daripada kajian saya iaitu mengenai intisari kandungan surah Luqman dan kepentingannya. Di dalam bab 2, saya menjelaskan tentang pengenalan dan intisari surah Luqman iaitu surah yang menjadi tumpuan utama dalam kajian ini. Surah Luqman merupakan surah yang ke-31 di dalam Al-Quran dan mengandungi 34 ayat. Kepentingan surah ini adalah pada mesej yang disampaikan melalui nasihat Luqman kepada anaknya yang merangkumi 3 aspek iaitu aspek akidah, ibadah dan akhlak. Aspek akidah merupakan aspek utama yang disebut oleh Luqman di dalam nasihatnya iaitu tidak menyekutukan Allah. Mesej Luqman dalam aspek ibadah pula ialah beliau menasihatkan anaknya agar mendirikan solat dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Akhir sekali dalam aspek akhlak, Luqman menasihati anaknya agar berbuat baik kepada ibu bapa, syukur dengan nikmat Allah, sabar dengan ujian Allah, tidak sombong, bersederhana dalam berjalan dan melunakkan suara. Dapatan kajian saya di dalam bab 3 adalah mengenai al-mansubat dan pembahagiannya. Bab ini menjelaskan tentang definisi al-mansubat, tanda i'rab, pembahagian serta peranannya di dalam struktur ayat. Mansubat ialah jamak bagi mansub.
Mansub ialah isim maf'ul daripada nasab dan ia merangkumi al-maf'uliyah. Mansubat juga ialah kata nama dan kata kerja yang terzahir ke atasnya tanda-tanda nasab dengan sebab nahu. Nasab ialah salah satu daripada jenis-jenis i'rab. Tanda i'rab bagi al-mansubat ada 5 iaitu fathah, alif, kasrah, ya dan hazaf nun. Tandanya yang asal adalah fathah, manakala yang lain merupakan pengganti baginya. Kata nama mansubat terbahagi kepada 13 jenis iaitu maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, maf'ulun fih, maf'ul ma'ah, istisna, munada, hal, tamyiz, khabar kana wa akhawatuha, isim inna wa akhawatuha, isim la an-nafiyah lil jinsi dan tabi' lil mansub. Setiap jenis ini mempunyai fungsi dan peranan yang tersendiri dan terdapat pula pembahagian kecil daripada setiap satunya. Dapatan kajian saya bagi objektif ketiga dan keempat dipersembahkan dalam bab 4 iaitu analisis sintaksis mansubat dalam surah Luqman. Terdapat 135 kalimat yang terkandung dalam 31 ayat yang mengandungi kalimat mansubat. Setiap ayat dari surah Luqman mengandungi perkataan mansubat kecuali ayat 1, 2 dan 5. Ringkasan daripada hasil kajian ini telah dinyatakan dalam bentuk carta bar. Bilangan kalimat mansubat yang terdapat dalam surah Luqman diperincikan seperti berikut. Terdapat 61 kalimat maf'ulun bih, 4 kalimat maf'ul mutlaq, 1 kalimat maf'ul li ajlih, 5 kalimat maf'ulun fih, 4 kalimat munada, 17 kalimat hal, 5 kalimat khabar kana, 25 kalimat isim inna, 9 kalimat tawabi' dan 4 kalimat fi'al mudhari'. Akhir sekali, hasil kajian menunjukkan kalimat mansubat dengan jenis maf'ulun bih mempunyai bilangan tertinggi berbanding jenis-jenis yang lain di dalam surah Luqman. Tuntasnya, dengan dapatan kajian ini dapat membuktikan kefungsian bagi mansubat dan menolak pendapat sebahagian sarjana yang menafikan kefungsian mansubat dalam ilmu nahu seperti Ibrahim Mustafa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.